yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terenggalu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan. Bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri. Nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan maju, padang thayyibah, wa rabbun ghafur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera. Tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi
Okay, dengar suara. Dengar tak suara? Dengar Ustaz. Okay, ada masalah tak tu. Yang penting dengar suara kan? Dulu Ustaz. Okay, boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi bagi memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah dan kurnianya kita semua dapat bertemu pada malam yang barakat ini dalam program ataupun di dalam majlis pengajian kitab bersama Ustaz Abu Samah Muhammad Hanafiah. Jadi seperti yang sedia maklum, insya-Allah pada malam ini bermulanya pengajian kitab siri pertama kitab Muwafiq wal Masbuk siri pertama. Jadi siapa-siapa yang kita tak ada lagi PDF kita boleh berhubung dengan Ustaz Maulana lah selaku doa di Mula Gari. Jadi sebelum kita teruskan, diminta kepada semua yang ada dalam live ni pakat like dan share. Moga-moga ramai lagi lah yang dapat manfaat insya-Allah. Jadi saya kira tanpa melengahkan masa, terjemput Ustaz untuk memulakan pengajian insya-Allah. Fadhal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ووفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. Terima kasih kepada saudara pengurus majlis, pihak penganjur Dong Bulu Gading, seterusnya mana-mana yang terlibat dalam menjayakan program pengajian kitab ataupun pengajian berkenaan dengan Muwafiq Masbuk, terutamanya kepada Al-Fadhil YB hafizahullah subhanahu wa ta'ala yang menjadi asbab utama terjadinya pengajian kita pada malam yang ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kepada semua yang mengikuti pengajian pada malam yang ini, sama ada depan ataupun secara live. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Jadi kitab yang kita akan bincang pada malam ini adalah risalah dia. Nama dia adalah Masail fi Hukmil Muwafiq wal Masbuq ala madhhabil Imam Syafi'i rahimahullah. Tulisan Muhammad bin Ali, Syekh Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib hafizahullah Subhanahu Wa Taala, seorang ulama daripada Yaman. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbincangan berkenaan dengan Muwafiq dan Masbuk sebenarnya ia adalah
satu juz yang kecil daripada perbincangan bab fiqh. Daripada perbincangan bab fiqh, satu juz yang kecil daripada perbincangan bab fiqh adalah perbincangan muwafiq masbuk, ataupun kita boleh kata perbincangan muwafiq masbuk adalah satu juz yang kecil daripada perbincangan di dalam sembahyang berjemaah. Baik. Jadi oleh kerana kita sentiasa sembahyang berjemaah, maka di sana ataupun sembahyang berjemaah, maka di sana ada hukum-hukum yang khusus yang berlaku kepada makmum yang mesti kita kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang kita nak baca ni namanya kitab Masail fi Hukmil Muwafiq wal Masbuq. Dia sebenarnya perkataan muwafiq dan masbuq ni dia hanya khusus kepada makmum. Tetapi makmum tidak dikatakan makmum melainkan apabila ada imam. Jadi sebenarnya ni adalah hukum yang khusus untuk makmum. Baik. Jadi apabila ada makmum, maka mesti kena ada imam. Jadi satu sembahyang apabila ada makmum dan ada imam, maka sembahyang itu dinamakan sembahyang berjamaah. Jadi kedudukan sembahyang jemaah ataupun kedudukan sembahyang berjamaah di dalam agama kita memang cukup penting sebenarnya. Memang cukup penting. Sebab itulah kita dapati banyak sekali hadis yang Nabi SAW menyatakan kelebihan sembahyang berjamaah. Sebagai contoh, hadis yang diriwayat yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya daripada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, kata Nabi SAW, salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 25 darajah. Sembahyang berjemaah dia melebihi daripada sembahyang seorang diri dengan 25 darjah. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada hadis Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, yang mana kata Nabi SAW, salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah dia melebihi sembahyang seorang lebih daripada ataupun melebihi 27 darjah. Baik. Dan di sana ada hadis yang Rasulullah memberi amaran yang cukup keras kepada orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah. Sebagai contoh satu hadis yang Rasulullah ingin mengumpulkan kayu api, lepas tu Rasulullah nak suruh sahabat sembahyang, lepas tu Rasulullah nak pergi bakar rumah orang yang tidak hadir sembahyang berjemaah bersama dengan Nabi SAW. Dan di zaman salaf dulu, antara perkara yang sentiasa ataupun sering diucapkan oleh ulama salaf dulu, sebahagian ulama salaf, bahawasanya seorang Muslim kalau dia tidak sembahyang, maka dia akan dituhmah sebagai orang kafir. Seorang Muslim yang lelaki, yang cukup syaratnya, yang mukallaf, tapi kalau tidak hadir sembahyang berjemaah, maka dia akan dituhmah sebagai golongan munafik. Sebab golongan munafik adalah la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuklah sembahyang melainkan sedikit. Baik, okey, itu secara ringkas muqaddimah. Itu muqaddimah berkenaan sebelum daripada kita masuk dalam perbincangan kitab kita ini. Jadi apabila kita sembahyang berjemaah, maka si makmum telah menambahkan sembahyangnya dengan sembahyang imam. Apabila si makmum telah menambahkan sembahyang dia dengan sembahyang imam, apa yang diwajibkan kepada si makmum adalah mengikut imam. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Sesungguhnya dijadikan imam supaya diikuti. Sebab itulah di antara okey, minta maaf banyak ada silap tekan sikit tadi sebab dia ada lebih benda lain yang nak boleh tekan benda lain.
Okey. Jadi Safa Manis Ali, okey, berkenaan dengan antara syarat sah mengikut imam, syarat yang perlu dipenuhi oleh makmum agar sembahyang dia sah, berjemaah dia sah adalah mesti dia kena mengikut imam, mutaba'atul imam. Dia tidak boleh makmum buat sebelum daripada imam dengan 2 rukun fi'li, selepas ataupun tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li dengan sengaja. Kerana perkara tersebut dia telah melanggar perintah dia mengikut imam, maka ia membatalkan sembahyang. Okey, jadi apa yang diwajibkan kepada makmum mengikut imam? Ini yang pertama. Yang kedua ni sebelum daripada ni sebagai muqaddimah untuk kita faham perbincangan berkenaan dengan muwafiq dan masbuk. Yang keduanya adalah antara rukun sembahyang adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah adalah rukun sembahyang bagi imam dengan kesepakatan ulama, bagi orang yang sembahyang seorang diri dengan kesepakatan ulama, dan bagi makmum menurut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagaimana imam wajib dia kena baca Fatihah setiap rakaat, orang yang sembahyang seorang diri wajib dia kena baca Fatihah setiap rakaat, begitu juga makmum wajib dia kena baca Fatihah setiap rakaat. Kerana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih bagi kedua ini. Tidak ada sembahyang. Maksud la salata adalah menafikan hakikat sembahyang. Tidak ada hakikat sembahyang, maksudnya tidak sah. Tidak sah sembahyang bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah. Baik. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis hasan, walaupun ada sebahagian daripada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis dhaif. Selagi ada ulama hadis menilai hadis ini sebagai hadis hasan, daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat Rasulullah. Kata Ubadah bin As-Samit, kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr. Kami satu ketika kami berada di belakang Rasulullah, menjadi makmum kepada Rasulullah dalam sembahyang subuh. Maka faqara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fataqulat alaihi al-qira'ah. Rasul baca Al-Quran dalam sembahyang. Jadi ketika Rasul baca itu jadi berat kepada Rasul baca ambil, maksudnya terganggu. Maka falamma farad qala, tatkala Rasul selesai sembahyang, maka Rasul kata kepada sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kamu membaca di belakang imam kamu sehingga terganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka qulna na'am ya Rasulullah. Dan itu kami kata sahabat, betul, begitulah kami buat wahai Rasulullah, maksudnya kami baca di belakangmu wahai Rasulullah. Lepas tu kata Rasulullah, la taf'alu illa bi Fatihatil Kitab. Mu jangan buat melainkan dengan surah Fatihah. Jadi Rasul larang sahabat membaca selain daripada Fatihah. Jadi Fatihah tak ada masalah. Maka dengan hadis-hadis ini, mazhab Imam Syafi'i berpandangan bahawasanya diwajibkan kepada makmum membaca Fatihah pada setiap rakaat. Baik. Kadang-kadang makmum ni mari lewat. Maka apabila makmum mari lewat, dia sampai tu imam rakaat ataupun tu imam duduk rakaat. Bila dia kat takbiratul ihram, maka apa yang diwajibkan kepada dia mengikut pandangan yang disepakati oleh ulama adalah dia kena rakaat bersama dengan imam. Maka ketika tu gugur Fatihah daripada makmum tersebut. Ada kala makmum tidak gugur Fatihah daripada dia, ada kala makmum gugur Fatihah daripada dia. Maka dalam masalah ni ulama dalam kitab fiqh bincang secara terperinci. Dalam perbincangan secara terperinci untuk kita mengetahui perbezaan di antara makmum A dengan makmum B yang hukum dia berbeza, maka kita kena letak istilah. Kalau kita tidak letak istilah, maka kita tidak akan mampu untuk membuat perbezaan. Maka ulama meletakkan makmum dalam sembahyang ada istilah dia muwafiq dan ada istilah dia masbuk. Nah, dan perbincangan muwafiq masbuk yang kita sebut muqaddimah, ini yang kita akan bincang muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Risalah ni, kalau kita tengok risalah ni sebenarnya sikit je. Lebih kurang dalam 9 muka surat. Tu pun 9 muka surat. Kalau kira 8 muka surat je lah. 8 muka surat je. Sebab yang bismillah tu 2 muka surat 2. 8 muka surat. Lepas tu 8 muka surat tu tulisan kasar-kasar pula. Jadi kalau kita buat tulisan halus tu rasanya selai je. 2 muka surat ni kalau buat tulisan halus. Maksudnya pendek saja perbahasan ni. Tapi walaupun pendek,
ternyata kalau kita buat kaji sendiri terhadap masyarakat kita yang mulazamah dengan sembahyang berjemaah, rupanya masih lagi ramai yang tidak tahu perkara ini. Kalau kita tanya yang sembahyang berjemaah dah, apatah lagi yang tidak sembahyang berjemaah, lebih lagi dah tahu. Baik, jadi walaupun pendek, tapi sebenarnya perbincangan ni dia sedikit rumit, sebab dia ada pembahagian-pembahagian dia. Maka insyaAllah kita akan cuba bincang, kita akan cuba rungkai perkara-perkara yang ini. Dan di tempat kita alhamdulillah ramai para asatidah ngajar bab ataupun bab muwafiq masbuk, sama ada daripada kitab yang khusus ataupun daripada kitab fiqh yang ada di dalamnya perbincangan perkara ini. Alhamdulillah, bahkan ada sebahagian daripada ustazah pun ada mengajar, sebahagian daripada ustaz pun ada mengajar. Baik, ada yang mengajar menggunakan kitab Arab dan ada yang mengajar menggunakan kitab Jawi, kitab Melayu. Baik, jadi oleh kerana pengajian kita pada malam ni, hamba yakin diikuti oleh ramai penuntut ilmu, talabatul ilm, maka mungkin pengajian pada malam ni dan malam berikutnya kita akan cuba hurai mengikut kesesuaian kepada penuntut ilmu. Bukanlah seperti yang mana kita juga sebagaimana kita mengajar di surah masjid lah, surah masjid untuk orang awam. Jadi maksudnya kita lebih pula kepada aras tinggi sikit lah, tidaklah tinggi. Mana maksudnya kita perincikan lagi dengan kita akan sebut sandaran-sandaran daripada kitab. Tetapi cara pengajian ni memanglah tidaklah sesuai dengan pengajian untuk orang awam, tapi cukup sesuai untuk penuntut ilmu. Sebab penuntut ilmu yang kebanyakan dia tahu dah, dia nak benda-benda yang mungkin ada yang terlepas pandang, mungkin ada benda-benda yang halus, yang perlu kita kena bincang, kita kena bahas, kita kena sebut. Jadi bagi orang yang mengharapkan habis cepat tu, minta maaf banyak, kita tidak mampu untuk habis cepat sebab kita menggunakan cara pengajian berbeza. Seperti pengajian yang berlangsung di surau masjid, kita lebih fokus kepada penuntut ilmu, supaya apabila mereka belajar dan kita perincikan masalah ini sekadar kita mampu bitaufiqillah ta'ala, maka dengan pengajian ini dia boleh dijadikan ataupun boleh menjadi rujukan kepada masyarakat, boleh menjadi rujukan kepada masyarakat muda yang nak mengajar akan datang, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kata pengarang kita, bismillahirrahmanirrahim, hada masailu fi hukmil muwafiq wal masbuq. Baik, ini adalah beberapa permasalahan pada hukum muwafiq dan masbuq. Pada hukum muwafiq maksudnya fi hukmil ma'mumil muwafiqi wal masbuq ay wal ma'mumil masbuq. Ini adalah beberapa permasalahan pada hukum ma'mum muwafiq dan ma'mum masbuq. Sebelum daripada ataupun dia pengarang kita, dia tidak meletakkan definisi ma'mum muwafiq, ma'mum masbuq pada permulaan kitabnya. Sebab buku dia sebenarnya kalau kita tengok buku dia ni sebenarnya bukan untuk orang awam rasanya tidaklah berapa sesuai. Melainkan kalau sekiranya orang yang mengajar saat itu pandai mengolahkan ayat, maksudnya pandai dalam memberi penjelasan, memberi penerangan. Sebab dia teruji kepada permasalahan, apa tu ayat permasalahan khilaf lalu. Jadi kita kalau untuk perbincangan supaya lebih jelas, kita kena sebut dulu apakah definisi muwafiq dan definisi masbuq. Sebab kita ada satu kaedah yang menyebut bahawasanya al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwuri. Hukum di atas sesuatu adalah cabang daripada tasawwur sesuatu. Jadi sekarang ni kita pergi kepada hukum tanpa kita sebut apakah definisi muwafiq dan definisi masbuq. Kerana buku ni adalah sesuai dengan penuntut ilmu, sesuai dengan penuntut ilmu. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena sebut dulu apakah definisi muwafiq dan definisi masbuq. Yang dimaksud dengan perbahasan yang kita ingin bahaskan pada malam yang ini. Baik, kita tengok ke muka surat 7. Muka surat 7 dia ada sebut definisi muwafiq dan definisi masbuq. Okey, kita baca muka surat 7 berkenaan dengan definisi muwafiq dan definisi masbuq. Boleh kita tengok dia kata hada kulluhu fil muwafiq.
Lepas tu wahwa, lepas tu kita nak baca kat sini. Kita nak ambil definisi dia. Wahwa dan itu makmum muwafiq ni adalah man adraka ma'al imam. Mereka ni maksudnya makmum, sama ada lelaki ataupun perempuan, sama ada orang dewasa ataupun kanak-kanak. Sebab kanak-kanak yang tidak balik, kalau dia mengaji sah sembahyang dia dan dia boleh jadi makmum. Mereka isim mausul, dia merangkumi lelaki ke perempuan ke, cik ke, besar ke, maksud mereka lah. Mereka adraka, mereka di sini makmum lah, makmum yang sempat ma'al imam, bersama dengan imam, zamanan, tempoh masa, yasahul fatihah, yang telus bacaan fatihah padanya. Fihi ayul qiyam, maksudnya di dalam qiyam. Di dalam qiyam. Qiyam di sini, dia itu haraf tafsir. Al-qiyam, dia nak tafsir dhamir hi, maksudnya marji' bagi hi saat itu adalah al-qiyam. Jadi maksudnya makmum yang sempat bersama dengan imam tempoh masa yang telus bacaan fatihah di dalamnya, maksudnya dalamnya di dalam qiyam. Qiyam di sini yang dimaksud dalam qiyam adalah qiyam imam. Bil qira'atil mu'tadilah, dengan bacaan yang pertengahan, yang sederhana, maksudnya tidak laju dan tidak cepat. La li qira'atil imam, bukan bagi bacaan imam, wala li qira'ati nafsihi, dan bukan bagi bacaan dirinya. Adal aujah, di atas pandangan yang lebih kuat daripada beberapa wajah. Di adal aujah, al-aujah maksudnya al-asah min al-aujuh, maksudnya pandangan yang lebih sahih daripada beberapa wajah, beberapa pandangan bagi ashab Asy-Syafi'i. Okey, nanti kita akan bincang apa makna al-aujah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tengok ta'arif ataupun definisi yang disebut oleh pengarang kita, definisi muwafiq yang disebut oleh pengarang kita adalah makmum. Makmum yang sempat ketika qiyam imam. Di ayat qiyam, ayat qiyamil imam. Qiyam imam. Dalam kitab Tuhfah, dia kata lagu ni, wa huwa man adraka min qiyamil imam. Mereka yang sempat daripada qiyam imam. Ketika imam sedang qiyam, dia sempat zamanan, tempoh masa, yasahul fatihah. Okey, jadi dalam kitab Tuhfah al-Muhtaj disebut secara jelas qiyamil imam. Sini dia tidak sebut qiyamil imam, kita faham al-qiyam di sini adalah qiyamil imam. Okey, maksud dia lagu mana? Makmum wafiq adalah makmum yang sempat tempoh masa membaca Fatihah. Yang mana tempoh masa membaca Fatihah tu kira bacaan yang sederhana. Jangan kira bacaan yang laju, jangan kira bacaan yang lambat, kira bacaan yang sederhana, tak laju, tak lambat, dan bukan kira bacaan diri dia, dan bukan kira bacaan imam. Dia tidak kira, dia kira bacaan yang sederhana. Okey. Jadi kalau dia sempat ketika qiyam imam, sebelum daripada imam rakaat, selepas daripada di takbiratul ihram, ni untuk rakaat yang pertama. Kalau rakaat yang sebenarnya muwafiq ni masbuk, dia bukan berlaku pada rakaat yang pertama sahaja, bukan setiap rakaat berlaku. Cuma kita nak buat contoh mudah ya. Jadi setelah daripada makmum rakaat takbiratul ihram, baik, sebelum daripada itu imam rakaat, dia sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana. Sempat tempoh, bukan mesti dia baca. Bukan mesti dia baca. Dan sempat tempoh ni bukan dikirakan kepada bacaan dia, bukan dikirakan bacaan imam, tapi dikirakan bacaan yang sederhana. Ramai-ramai orang baca, tak lambat, tak cepat, berapa lama mana. Okey, katakanlah sebagai contoh. Kita kata kalau kita baca, tak lambat, tak cepat, bacaan Fatihah lebih kurang dalam 27 saat. Okey. Bila dia akan takbiratul ihram, Allahu Akbar, daripada tempat dia saat itu hingga kepada imam rakaat, dia sempat tempoh 27 saat. Sama ada dia baca ataupun tidak, itu nombor 2. Dia tidak kira dia baca ataupun tidak. Apabila dia sempat tempoh tersebut, maka dinamakan dia makmum muwafiq. Dan muwafiq ni bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama. Bukan setiap rakaat berlaku muwafiq dan masbuk. Muwafiq dan masbuk bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama. Bukan setiap rakaat dia berlaku muwafiq dan masbuk. Okey, sebagai contoh, Tok Imam masuk rakaat yang kedua, Tok Imam baca ribu. Senapah. Fatihah senapah 10 saat sebagai contoh. Sedangkan Fatihah yang pertengahan adalah 27 saat. Sebagai contoh, dia baca 10 saat. Dia baca surah, pakai rakaat dulu. Jadi makmum tidak sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana ketika qiyam imam.
maka makmum pada rakaat yang kedua juga masbuk. Masuk rakaat yang ketiga gitu juga imam buat 10 saat. Rakaat yang ketiga 7 saat aja. Oh, baju 7 saat. Okey, masbuk rakaat yang ketiga. Rakaat keempat gitu juga masbuk. Okey, masbuk untuk setiap rakaat. Baik. Jadi sebenarnya masbuk dan muwafiq bukan hanya berlaku pada rakaat yang pertama, bahkan berlaku pada setiap rakaat. Ukuran dia kena tengok. Makmum tu sempat tak tempoh membaca Fatihah ketika qiyam imam. Dia sempat tak dengan perkiraan Fatihah yang sederhana. Bukan dikirakan Fatihah diri dia dan bukan dikirakan Fatihah imam. Kerana di sana dalam masalah ni kita kena cover juga. Dalam masalah muwafiq masbuk sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i ada khilaf beberapa pandangan. Ada khilaf beberapa pandangan dalam meletakkan tempoh bacaan yang perlu diambil kira yang dijadi ukuran berlaku khilaf. Ada kira bacaan imam. Ada kena kira bacaan makmum. Jadi ada 3 pandangan di sini. Kira bacaan imam, kira bacaan makmum. Lepas tu yang ketiganya kira bacaan pertengahan. Tanpa dilihat pada bacaan imam dan bacaan makmum. Pandangan yang lebih kuat adalah kira bacaan pertengahan. Sebab itulah pada penghujung definisi makmum muwafiq pengarang kita kata bagaimana al-aujah. Al-aujah adalah isim tafdhil. Di atas pandangan yang lebih kuat daripada beberapa wajah. Al-aujah maksudnya ay al-asaf minal wujuh. Maksudnya daripada mengikut pandangan yang lebih kuat daripada beberapa pandangan bagi ashab Asy-Syafi'i. Ya, kalau disebut kata wajah, ia adalah pandangan bagi ashab Syafi'i. Di sana ada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i yang telah sampai kepada mujtahid fatwa sebagai contoh yang dinamakan mereka ini sebagai ashabul wujud. Mereka yang mampu mengeluar pandangan menggunakan kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i, yang mana dia masih lagi menggunakan kaedah Imam Syafi'i. Yang mana pandangan dia masih lagi diletakkan dalam pandangan mazhab Imam Syafi'i. Baik. Itu dipanggil wajah ataupun al-aujub. Al-aujub jamak lah. Cuma al-aujub ada jamak ni, al-aujah ni isi tafdhil. Jadi ini mengikut pandangan yang lebih kuat. Jadi bermakna di sana ada pandangan yang kedua bagi ashab Syafi'i kena kira kepada bacaan imam, ada pandangan yang ketiga bagi mazhab Imam Syafi'i kena kira bacaan makmum. Okey. Itu takrif kepada muwafiq. Jadi apabila kita sebut muwafiq lepas ni, dalam perbincangan kita lepas ni, kita tidak perlu dah buat apa maksud muwafiq. Sebab kita sebut dah definisi dia, takrif dia secara panjang. Panjang lebar tadi kita cerita dah. Okey, habis. Kita tengok masbuk pula. Wa ammal masbuk wa huwa alladhi lam yudrik ma'al imami zamanan fil qiyam yas'ul fatihata bil qira'ati al-mu'tadilah. Makmum masbuk iaitu alladhi, maksudnya asy-syakhsul ladhi, seorang yang lelaki kuat yang penting dia makmum, lam yudrik ma'al imam, yang dia tidak sempat bersama dengan imam zamanan, satu tempoh masa, fil qiyam ay fi qiyamil imam, dalam qiyam imam. Fil qiyam ay qiyamil imam. Fil qiyam ay qiyamil imam. Sebab al-qiyam tu tak jelas qiyam siapa, qiyam makmum ke qiyam imam. Qiyam di sini adalah qiyam imam. Buktinya adalah kita tengok dalam beberapa kitab yang lain. Sebagai contoh kitab Tuhfatul Muhtaj karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami disebut secara jelas wa huwa man adraka min qiyamil imam. Jadi kita kena faham fil qiyam ay fi qiyamil imam. Ini antara benda yang penting penuntut ilmu difaham. Hamba yang anda kata ni penuntut ilmu dia akan faham. Perkataan qiyam boleh dikatakan qiyam makmum, boleh dikatakan qiyam imam. Apakah maksud usulnya di sini? Baik. Cuma kita sekarang ni kalau kita belajar banyak dah, kita faham qiyam ni qiyam imam. Cuma untuk mengukuhkan lagi apa yang kita faham, kita kena cari ibarat yang jelas yang datang daripada ulama muktabar. Sebab anda sebut ibarat yang jelas daripada ulama muktabar, qiyam di sini adalah qiyam imam. Baik, dia tidak sempat bersama dengan imam tempoh masa dalam qiyam imam, yang mana tempoh masa saat itu telus untuk baca Fatihah dengan bacaan al-mu'tadilah, yang sederhana, yang pertengahan, yang tidak laju dan tidak lambat, bukan kira bacaan diri dia dan bukan kira bacaan imam. Jadi pendek kata, makmum masbuk adalah lawang bagi makmum muwafiq. Okey, muwafiq dia sempat, masbuk tidak sempat tempoh masa tersebut. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sebut
lebih kurang dalam 27 saat. Yang hamba kena kira lah, lebih kurang, kita kata lebih kurang 27 saat bacaan Fatihah yang pertengah. Dia sebenarnya kalau kita kira sendiri pun, katakanlah kita kira jadi 28 saat ke 26 saat ke 25 saat ke 30 saat ke, baik. Bukanlah maksud apabila kita angkat takbiratul ihram tak kita kena tanda jam dulu. Sebab nak tengok dan ke tak. Bukan begitu. Dan apa mana cara untuk kita tahu kita dan ke tak, agak-agak. Tanggapan kita bagaimana? Tanggapan kita kan sedap. Okey, kira kita makmum muafiq. Tanggapan kita kan sedap. Dikirakan kita makmum masmum. Dia kita ingat dalam kita melaksanakan ibadat, dia banyak kita buat secara zon, secara kuat sangkaan. Dan secara zahir, kadang-kadang kita buat mengikut apa yang zahir di sisi kita. Apa yang zahir kita rasa kita tak, kita muafiq. Kita rasa kita tak, kita adalah masmum. Dan Allah Subhanahu wa taala membebankan kita sekadar yang kita mampu. Okey, sekadar yang kita mampu. Jadi kita tidak perlu tanda jam. Oh, jadi aku ni sampai lewat ni. Oh, kena tunggu dua headset kat tepi, nak tengok pedal ke tak. Tak semesti. Kita agak-agak sahaja. Okey, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kita faham dah definisi makmum muafiq, kita faham dah definisi makmum masmum. Baik, bagaimana kita nak tahu perkara tersebut? Kita kata dah caranya adalah kita buat, kita agak-agak apa yang zahir di sisi kita dan apa yang kuat sangkaan di sisi kita. Dia ada golongan yang lain pula, ada orang pula kadang-kadang dia saat itu syok. Dia ragu-ragu, aku dah gedok sebenarnya. Ada jenis orang lagu tu. Dah gedok. Ada orang, dah. Dia pakai mudah-mudah je, dah. Pada zahir dah. Baik. Ada orang, kuat sangkaan dah. Tempoh tersebut. Dan ada orang, dah gedok. Kadang-kadang memang jenis dia dah lagu tu. Kadang-kadang, biasa okey je. Hari ni warna jadi hit. Sudahlah waswah hadang tu dah syok. Kalau dalam istilah bahasa kita dia kata syok, ragu-ragu. Dah gedok, aku ni muafiq masmum. Muafiq masmum, dah tempoh ni. Dan tadi kita kena sebut sebenarnya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak disebut oleh musannif dalam kitab kita, tapi kita kena sebut. Kalau dia syok bahawasanya dia ni makmum muafiq ke makmum masmum, maka apakah hukum dia? Okey, dalam masalah ni sebenarnya kita ni dia akan sebut khilaf di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli rahimahullah. Jadi dalam masalah ini sebenarnya berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Yang mana Imam Ibn Hajar baik berpandangan bahawasanya dia kena mengambil langkah ihtiyat. Dia kena mengambil langkah ihtiyat, langkah berhati-hati. Apa maksud langkah ihtiyat? Okey, nanti anda akan baca ibarat Imam Ibn Hajar. Okey, Imam Ibn Hajar kata dia kena mengambil langkah ihtiyat. Manakala Imam Ramli Ayub, Syihabuddin Ar-Ramli, Imam Ramliano, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj, Syamsuddin Ar-Ramli, kitab Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, mereka berpandangan bahawasanya makmum yang syok, muafiq ke masbuk, maka dia kena mengambil hukum muafiq. Dia tidak boleh ambil hukum masbuk. Baik, dan kita akan baca dua ibarat tersebut. Okey. Anda baca cepat-cepat. Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj menyebut walau syakka ahwa masbukun au muwafiqun lazimahu al-ihtiyat. Kalau dia syok, dia tu masbuk ke atau muwafiq, wajib kepada dia mengambil langkah ihtiyat. Apa maksud mengambil langkah ihtiyat? Maksud mengambil langkah ihtiyat adalah tidak pupuk daripada dia Fatihah. Mesti dia kena menghabiskan Fatihah. Okey, itu kena maksud dia kena mengambil langkah ihtiyat. Baik. Dia habiskan Fatihah. Lepas tu dia tidak dikirakan sempat rakaat tersebut kalau dia tidak rakaat dengan imam. Okey, itu maksud mengambil langkah ihtiyat. Tetap dia wajib kena habiskan Fatihah. Nanti kita akan tengok benda alasannya. Kenapa kau Imam Ibn Hajar Al-Haytami berpandangan sedemikian? Dia kata mesti dia mengambil langkah ihtiyat. Pada satu sudut dia nampak macam orang muafiq, pada satu sudut yang lain nampak macam orang masbuk. Pada sudut wajib dia kena menghabiskan Fatihah. Pada sudut yang lain, kalau dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka lupa rakaat tersebut.
Sudut lain macam makmum masbuk. Okey. Dia katanya fayatakhallafu li itmamil Fatihah. Dia mesti kena takhalluf, tertinggal daripada imam untuk menyempurnakan Fatihah. Lepas tu wala yudriku rakaat, dan dia tidak dang rakaat tersebut kalau dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam selepas daripada habis baca Fatihah. Kalau dia dang habis baca Fatihah, lepas tu rakaat setelah dia dengan imam dan tamakninah dalam rakaat bersama dengan imam, maka dia dang rakaat tersebut. Itu jelas dah. Sekarang ni dia habis Fatihah ke imam pun bangun daripada rakaat, maka dia tidak dang rakaat tersebut. Okey. Hak ni dikatakan adal aujahi min tanaqudin fihi lil mutaakhirin. Di atas pandangan yang lebih sahih, lebih kuat daripada beberapa pandangan daripada berlaku pertentangan ataupun berlaku perselisihan bagi ulama-ulama mutaakhirin. Dalam masalah ini sebenarnya berlaku perselisihan di antara ulama mutaakhirin. Imam Ibn Hajar dia mentarjih ataupun dia memilih pandangan yang mengatakan hak yang kita sebut tadi. Dan sebab itulah dia kata al-aujah, yang lebih kuat di sisi dia. Okey, apakah alasan dia? Kita cuba tengok alasan dia. Li'annahu ta'arada fi haqqihi aslan. Kerana telah bertentangan pada dia dua asal. Satu asal, lepas tu ada dua asal. Dua asal ni bertentangan pada dia. Maka apabila berlaku pertentangan, dia tidak boleh nak memilih asal ni, dan untuk buang asal ni, dia tidak boleh nak memilih asal ni, nak buang asal ni. Benda dua asal, tengok. Yang pertamanya, ada idrakiyah. Okey. Tidak mendapat rakaat. Itu asal yang pertama. Yang keduanya adalah wa'adamu tahammulil imani anhu. Dan tidak menanggung oleh imam bacaan. Dia sekarang ni makmum masbuk, dia kena rakaat bersama dengan imam sebab imam menanggung bacaan. Gugur bacaan daripada dia. Okey. Jadi dalam masalah ni, imam tak tanggung Fatihah ni. Dalam masa yang sama, baik, dia tidak mendapat rakaat tersebut. Katanya fa'alzamnahu itmamaha ri'ayatan litsani. Maka kita mewajibkan kepada dia menyempurnakan rakaat. Bukan. Dia aslan ni maksudnya adam idrakiyah, tidak sempat rakaat tidak sempat, bukan. Adam idrakiyah ni kira tidak sempat bacaan. Sekali lagi, dua asal ni maksudnya gini, dua asal maksud dua asal gini. Yang pertamanya, kita makmum kadang-kadang dia sempat bacaan tempoh masa bacaan Fatihah, yang keduanya tidak sempat. Itu yang pertama, tidak sempat, lepas tu tidak sempat. Okey, sekarang ni kalau kita tengok asalnya tidak sempat. Asalnya tidak sempat sebab dia bagi daripada hak yang sedikit berbanding dengan hak yang banyak. Okey, asalnya tidak sempat bacaan Fatihah. Itu asal yang pertama. Okey, jelaskan. Asalnya tidak sempat bacaan Fatihah. Sempat ke tak? Tidak sempat. Sebab dia sempat ni maksudnya dia dapat masa yang lebih. Tak sempat ni masa yang kurang. Jadi hak yang kurang tu benda yang diyakini, hak yang lebih tu benda yang diragui. Jadi pada asalnya tidak sempat bacaan. Okey, apabila tidak sempat bacaan, maka sudut ni nampak macam makmum masbuk. Apabila nampak macam makmum masbuk, kalau tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka lupa rakaat. Okey, jelas kan? Sudut yang lain, mana? Makmum masbuk, Fatihah dia ditanggung oleh imam. Makmum wafid, Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Untuk mengambil langkah ihtiyat, Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Sebab begitu langkah ihtiyat. Okey, boleh faham? Langkah ihtiyat masalah tu lain, langkah ihtiyat masalah ni lain. Okey. Jadi makmum masbuk, Fatihah dia ditanggung oleh imam. Ni tak jelas dia masbuk ke muwafiq, maka Fatihah dia tidak ditanggung oleh imam. Jadi dalam masalah tidak sempat bacaan Fatihah, okey, seolah dia ambil hukum makmum masbuk. Okey, boleh faham kan? Jadi mesti dia kena sempat rakaat bersama dengan imam baru kira dah rakaat. Kalau tidak sempat rakaat bersama dengan imam, tak dah rakaat. Tapi daripada sudut tu imam tanggung Fatihah dia ambil keadaan makmum wafid. Okey, boleh faham? Jadi bermakna dia kena pegang Fatihah. Okey, boleh faham? Sebab berlaku pertentangan di antara kepada dua asal. Maka fa'alzamnahu itmamaha ri'ayatan litsani. Kita mewajibkan kepada dia menyempurnakan Fatihah kerana nak meraihkan yang kedua. Asal yang kedua iaitu
tu imam tidak tangguh Fatihah. Okey, satu. Lepas tu wafatathu raka'ah, dan luput kepada dia rakaat bi'adami idraki ruku'iha, sebab dia tidak sempat rokok rakaat tersebut bersama dengan imam. Riayatan lil awal, kerana nak meraihkan asal yang pertama. Dan kedua ini adalah ihtiyatan fihi, kerana berlaku ihtiyat pada kedua. Dan jadi kita bincang daripada kitab Tuhfatul Muhtaj, yang semua kita tahu penuntut ilmu kitab Tuhfatul Muhtaj adalah kitab yang tinggi dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab yang tinggi, sebab anak-anak kemudian perbahasan kita bukanlah seperti perbahasan perbincangan yang kita bincang di surau masjid untuk orang awam, sebab kita lebih fokus kepada penuntut ilmu supaya dia betul-betul faham apa yang disebut di dalam kitab-kitab mu'tabar. Sebab dalam bab muwafiq masbuk ni ada juga sebahagian yang tersilap. Kita tidak nafikan kesilapan tu memang tidak terlepas daripada manusia biasa seperti kita, dan kita tidak nafikan bahawasanya kita sendiri pun kadang-kadang tersilap. Cuma bagi penuntut ilmu, dia kena tahu secara mendalam masalah ni. Jadi kalau kesilapan bagi orang yang pandai mengkaji tu kecil berbanding dengan kesilapan orang yang memang kurang ilmu dalam bab ni, tapi cuba juga terkejut dalam bab ni, ngaco. Jadi itu adalah suatu musibah sebenarnya. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu mengikut pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj. Berbeza pandangan Imam Syihabuddin Ar-Ramli, Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang mana mereka berpandangan bahawasanya makmum tersebut mengambil hukum wafiq bukan masbuk. Jadi dengan maksud dia tetap perlu menghabiskan Fatihah, walaupun dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, tetap dia mendapat rakaat tersebut. Pandangan yang pertama, kalau kita rakaat bersama dengan imam sebelum habis Fatihah, selepas daripada habis Fatihah lah, selepas daripada habis Fatihah, kalau kita rakaat bersama dengan imam, maka lupa rakaat. Jadi dia kena tambah pula satu rakaat lepas daripada salam imam. Okey, jelaskan. Okey, pandangan ana naqal daripada kitab Mughnil Muhtaj. Sebab dalam kitab Nihayah tu jadi panjang. Dia sebut panjang. Jadi takut panjang pula baca di masa panjang. Okey, tengok. Dalam kitab Mughnil Muhtaj sebut, walau syakka hal adraka zamanan yas'ul Fatihah aw la. Sekiranya syak, adakah dia sempat tempoh yang telus untuk baca Fatihah ataupun tidak? Lazimahu qira'atuha. Lazim akan dia membaca Fatihah. Wajib dia kena baca Fatihah. Baik. Kerana dia mengambil hukum muwafiq. Dia bukan mengambil hukum masbuk. Alasan dia boleh li'anna isqataha rukhsah. Okey, ni alasan dia. Kerana pengguguran Fatihah saat itu adalah rukhsah. Maksudnya kelonggaran daripada syarak. Pada asalnya diwajibkan kepada makmum baca Fatihah. Pengguguran Fatihah kepada makmum masbuk adalah rukhsah. Wa la yusabu ilaihi illa biyaqin. Dan tidak boleh pergi kepada rukhsah melainkan dengan yaqin. Kita dalam kaedah fiqh menyebut ar-rukhsasu la tunahu bisyak. Rukhsah tidak boleh diambil, tidak boleh diperolehi, tidak boleh dicapai dengan syak. Apabila ada syak, tidak boleh kita capai rukhsah. Sebagaimana rukhsah tidak boleh dicapai dengan maksiat, begitu juga rukhsah tidak boleh dicapai dengan syak. Jadi tidak gugur Fatihah daripada dia, kerana gugur Fatihah adalah rukhsah. Apabila gugur Fatihah adalah rukhsah, dia tidak boleh mengambil rukhsah, maka dia kena mengambil hukum makmum muwafiq. Dan pandangan ini juga adalah pandangan Imam Syamsuddin Ar-Ramli dalam kitab Nihayatul Muhtaj, yang mana dalam kitab tu dia sebut itulah yang difatwa oleh ayah dia. Ayah dia adalah Imam Syihabuddin Ar-Ramli. Okey, habis itu. Jadi kita bincang dah makna muwafiq, kita bincang dah makna masbuk, kita bincang pula orang yang syak dia ni muwafiq ataupun masbuk. Okey, kita bincang dah tiga perkara tersebut. Jadi apabila kita faham dah definisi muwafiq dan masbuk, maka kita dapat faham bahawasanya orang yang mengatakan masbuk hanya berlaku pada rakaat yang pertama adalah tidak betul mengikut mazhab Imam Syafi'i. Cuma kita kena faham pula selagi kadang-kadang istilah masbuk dalam penggunaan dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i bukanlah makna sebagaimana makna yang kita sebut tadi. Kadang-kadang masbuk yang disebut saat itu adalah masbuk orang yang tidak sempat rakaat yang pertama dengan imam. Maksudnya disapa pada rakaat yang kedua ataupun rakaat yang ketiga. Okey, itu maksud masbuk.
Pendek kata masbuk dalam penggunaan istilah ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i dalam kitab fiqh kadang-kadang merujuk kepada apa yang kita bincang saat ni dan kadang-kadang merujuk kepada makna yang lain. Okey. Kita pergi kepada muka surat yang kedua. Katanya faidatun, ini suatu faidah. Yu'dharul ma'mumul muwafiqu li takhallufihi 'anil imami ila tamami thalathati arkanin tawilah fi 11 mas'alatan sittun la khilafa fiha bayna Ibn Hajar wa Ramli wa khamsun fiha khilafun bainahuma. Okey, ini faedah. Dimaafkan, yu'dharu maksudnya dimaafkan, diberi keuzuran kepada makmum muwafiq tertinggal daripada imam. Maksudnya tertinggal daripada imam, asal makmum saat ini kena ikut imam, tapi makmum muwafiq ni dimaafkan dia tidak ikut imam. Itu maksud litakhallufihi 'anil imam. Dia dimaafkan tertinggal daripada imam sampai ke ila tamami thalathati arkanin tawilah, hingga kepada sempurna. Nanti kita akan cerita apa makna sempurna. Hingga kepada sempurna 3 rukun yang panjang. Okey, kita dalam sembahyang ataupun kita sembahyang, perbuatan sembahyang, kita ada rukun dan kita ada sunnah. Perbuatan sembahyang ada rukun dan ada sunnah. Rukun dia terbahagi kepada 3. Ada rukun qawli, ada rukun fi'li dan ada rukun qalbi. Okey, kita rukun qawli, rukun yang dibuat dengan perkataan. Contoh takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, salam. Okey, itu rukun qawli. Rukun qalbi adalah niat. Okey, itu rukun qalbi. Rukun fi'li adalah rukun yang dibuat dengan perbuatan. Okey, itu dipanggil rukun fi'li. Contoh qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk tasyahud. Okey, itu dipanggil rukun fi'li. Baik. Makmum muwafiq diberi kemaafan kepada dia tertinggal daripada imam. Biar imam pergi, dia tak urung lagi, dia ikut imam, diberi kemaafan, tak ada masalah. Walaupun pada asal mesti makmum kena ikut imam, tapi diberi kemaafan kepada dia tertinggal daripada imam hingga sempurna 3 rukun yang panjang. Okey, nanti kita akan bincang perkataan sempurna, cuma kita nak bincang 3 rukun yang panjang. Yang dimaksud dengan 3 rukun yang panjang di sini, adalah yang pertamanya rukuk, yang keduanya adalah sujud yang pertama, yang ketiganya sujud yang kedua. Manakala i'tidal dengan sujud duduk antara dua sujud, dia bukan rukun yang panjang. Dia dikirakan rukun yang pendek mengikut pandangan mu'tamad. Walaupun dalam masalah ini berlaku khilaf di kalangan mazhab Imam Syafi'i. Mengikut pandangan mu'tamad, i'tidal dengan duduk antara dua sujud adalah rukun yang pendek. Jadi maksud dengan rukun yang panjang di sini adalah rukun yang al-maqsudu li dhatiha. Rukun yang dimaksudkan bagi zatnya. Sebab itulah i'tidal dan duduk antara dua sujud tidak dikira. Kerana i'tidal dan duduk antara dua sujud bukanlah maksudun li dhatihima. Bukan maksud li dhatihima. Bahkan i'tidal ni adalah maksudun li ghairihima. Didatangkan i'tidal ataupun rukun i'tidal hanya untuk menceraikan, untuk memisahkan di antara di antara rukun rukuk dengan sujud yang pertama. Rukun antara dua sujud untuk memisahkan di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Sebab itulah ulama menyebut bahawasanya i'tidal dengan sujud duduk antara dua sujud adalah rukun pendek, kerana dia bukan maksudun lidat imam. Rukun tersebut hanyalah untuk memisahkan di antara rukun rukuk dengan sujud yang pertama dan sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi rukun pendek tidak dikirakan, dikirakan rukun panjang. Tapi kalau kita campur dengan rukun pendek jadi 5 rukun. Dia kira 3 rukun, hanya rukun panjang. Kalau campur dengan rukun pendek jadi 5 rukun. Rukun pendek tak kira, jadi 3 rukun panjang sahaja. Okey, itu maksud dia. Diberi kemaafan kepada makmum muwafiq untuk tertinggal daripada imam hingga kepada sempurna. Apa maksud sempurna? Maksud sempurna ni adalah imam saat itu meninggal rukun yang ketiga. Dia tidak sempurna selama mana imam berada pada rukun yang ketiga. Apabila itu imam meninggal rukun yang ketiga, pergi kepada rukun yang berikutnya ataupun pada makna rukun yang berikutnya. Rukun yang berikutnya contoh kepada duduk tasyahud akhir ataupun kepada qiyam. Manakala pada bentuk rukun yang ketiga, pada bentuk rukun ataupun seumpama rukun yang selepasnya adalah tasyahud awal.
Di tasyahud awal dia ambil kira juga dalam masalah. Nanti akan datang kita akan bincang. Dimaaf fi ihda asyrata masalah. Pada sebelah masalah ni makmum muwafiq dimaaf tertinggal daripada imam. Sebelah masalah. Sehingga 3 rukuk. Jadi biar tu imam rukuk, biar tu imam iktidal, biar tu imam sujud yang pertama, tetap makmum muwafiq tadi berdiri untuk menyempurnakan Fatihah. Dimaaf dia tertinggal daripada imam. Tapi kalau dalam keadaan biasa, kalau tidak ada keuzuran, maka makmum muwafiq tidak boleh tertinggal daripada imam dengan 2 rukuk. Kalau tertinggal dengan 2 rukuk, maka batal sembahyang makmum muwafiq. Okey, sebagai contoh, dalam keadaan biasa, lepas daripada baca Fatihah yang dengar, jatuh imam Allah Akbar yang dengar. Tengok bilang orang tu, dia bilang 1, 2, 3. Siapa tu imam tu? Tu imam pun sami Allahu liman hamidah. Dia bilang lagi dah orang lagi. Sekarang dia juga gitu. Dia bilang sorang lagi. Tu imam pun turun. Apabila tu imam turun kepada sujud, maka tu imam melepasi daripada hak qiyam. Hilang daripada imam hak qiyam, maka batal sembahyang makmum tersebut. Kerana dia tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li tanpa sebarang keuzuran. Manakala hak ni diberi keuzuran, maka dia dah apa tertinggal daripada imam. Tapi dah banyak-banyak enggak. Dah banyak-banyak boleh 3 rukun. Cuma kira rukun panjang lah, sebab rukun panjang tu rukun maqsudun lidatiha. Baik. Yang mana dalam setelah masalah ni diberi kemaafan kepada makmum muwafiq untuk tertinggal daripada imam. Makmum muwafiq kita faham dah, sebab kita nak bincang lagi makmum masbuk. Akan datang kita akan bincang makmum masbuk. Yang mana katanya situn la khilafa fiha baina Ibn Hajar wa Ramli. Situn, maksud dia situn. Tadi kata ihda asyrata mas'alatan. Apabila dia kata situn, maksudnya situ masail. Kita kata gitulah. Situ masail, 6 permasalahan la khilafa fiha. Tidak ada khilaf padanya. Maksudnya tidak ada khilaf, sepakat. Ulama ni kata dengan ulama ni sama je. Sekata, tidak ada khilaf baina Ibn Hajar wa Ramli, di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Imam Ibn Ramli dengan Imam Ibn Hajar sepakat dan sekata dalam hukum masalah ini. 6. Baik. Wa khamsun fiha khilafun bainahuma, dan 5 wa khamsun ay wa khamsu masail, 5 permasalahan fiha pada 5 permasalahan ini ada khilafun bainahuma, ada khilaf di antara keduanya Ibn Hajar dan Imam Ramli. Okey, kenapa Ibn Hajar dan Imam Ar-Ramli? Kerana Imam Ibn Hajar adalah tunjang utama di dalam fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga Imam Ramli adalah tunjang dalam fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i. Imam Ibn Hajar lebih-lebih lagi kitab Tuhfatul Muhtaj dia. Imam Ramli lebih-lebih lagi kitab Nihayatul Muhtaj. Okey. Imam Ibn Hajar, kalau sebut kata Ibn Hajar dalam bab fiqh ataupun dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i, maka dia merujuk kepada Imam Ibn Hajar, Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Haytami. Tapi kalau dalam ilmu hadis, maka dia merujuk kepada Syekhul Islam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Imam Ibn Hajar adalah seorang ulama yang cukup masyhur lah, yang cukup hebat lah, Imam Ibn Hajar Al-Haytami ini. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, nama dia adalah Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami. Nama dia Ahmad bin Muhammad bin Ali. Dia nama Ahmad, ayah dia nama Muhammad, tak dia nama Muhammad. Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haytami, dilahir pada tahun 909 Hijrah, wafat pada tahun 974 Hijrah. Dia ada seorang faqih Syafi'i, orang yang cukup alim dalam mazhab Imam Syafi'i, yang diakui oleh ulama-ulama muktabar faqih Syafi'i, dijadikan rujukan. Dan dalam masa yang sama dia adalah muhaddis, seorang ulama yang mahir dalam bidang hadis, pakar dalam bidang hadis. Dan dia adalah mu'arrikh, orang yang mahir dalam ilmu sejarah. Lepas tu dia juga adalah ulama yang banyak mengarang kitab As-Suluk dan kitab As-Suluk. Baik. Kitab fiqh saja yang dikarang oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami 74 kitab. Yang ada sebahagiannya masih lagi belum lagi dicetak. 74 kitab.
Dan yang paling masyhur kitab yang dikarang oleh beliau, kitab fiqh, adalah kitab Tuhfatul Muhtaj, syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Dalam kitab hadis dikarang 14 kitab hadis yang berkait dengan hadis, 14. Antaranya adalah syarah kepada Al-Arba'un An-Nawawiyah, Al-Fathul Mubin. Al-Fathul Mubin. Baik, antaranya. Dalam kitab sirah dan tarikh 16 jenis kitab dikarang. Dan ada lagi dalam bab tasawuf, dalam bab nahwu, dalam bab tafsir, ada lagi. Baik. Yang mana dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah karangan Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf, dia sebut apa mana? Ulama Hadramaut, ulama Syam, ulama Akran, ulama Kurdi. Akran sekarang ini dia dulu ada negara Kurdi ni. Salahuddin Al-Ayyubi daripada Kurdi lah. Daripada Kurdi lah, daripada Akran. Sama juga dengan Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Muti rahimahullah, juga daripada Kurdi. Yang mana Kurdi sebahagian di Iraq, sebahagian di Syria, dan sebahagian di Turki. Dan ulama-ulama Kurdi antara ulama yang maksudnya ulama Syafi'i memang hebat-hebat saja daripada puak Kurdi. Yang mana ulama Hadramaut, ulama Syam, ulama Akran dan ulama Dagestan, dan kebanyakan ulama Yaman dan kebanyakan ulama Hijaz, mereka berpegang kepada apa yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitabnya, kalaulah Imam Ibn Hajar berbeza pandangan dengan Imam Ramli. Ini disebut di dalam kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah karangan Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf. Jadi dalam kitab Tuhfatul Muhtaj dengan Nihayatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj Imam Ibn Hajar, Nihayatul Muhtaj Imam Ramli, ada beberapa perkara yang berlaku perselisihan di kalangan Imam Ibn Hajar dengan Imam Ar-Ramli. Di sana ada beberapa kitab yang ditulis tentang perkara ini. Ada kitab yang ditulis oleh beberapa orang ulama mu'asarah dan ulama sebelum daripada ini tentang perselisihan di antara Imam Ibn Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli dalam dua kitab tersebut, ataupun dalam kitab-kitab kedua ulama tersebut. Cuma ada ulama mendahulukan pandangan Imam Ibn Hajar dan ada ulama mendahulukan pandangan Imam Ramli. Kalau ulama Mesir, kebanyakan ulama Mesir mendahulukan pandangan Imam Ramli. Imam Ramli nama dia adalah Muhammad bin Ahmad bin Hamzah. Dia yang Imam Ibn Hajar Ahmad bin Muhammad. Imam Ramli nama dia Muhammad bin Ahmad. Muhammad Ahmad. Allah Rabbi ramai ulama yang nama dia Muhammad Ahmad. Baik, Imam Ar-Ramli anak lah. Ya Ramli ayah nama dia Ahmad bin Hamzah. Anak Muhammad bin Ahmad. Ar-Ramli yang masyhur dengan Asy-Syafi'i As-Saghir. Dia kalau yang selisih di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Maksud Imam Ramli adalah dalam kitab Nihayah lah, iaitu Imam Ramli anak, lahir pada tahun 919, wafat pada tahun 1004 Hijrah. Baik, dalam kitab yang sama, dalam kitab Mukhtasar Fawaid Al-Makkiyah menyebut bahawasanya ulama Mesir ataupun kebanyakan ulama Mesir dia berpegang kepada apa yang diperkatakan oleh Imam Ramli dalam kitabnya, lebih-lebih lagi dalam kitabnya. Apabila berlaku perselisihan di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar, maka mereka akan mengutamakan Imam Ramli. Tapi kebanyakan ulama di negeri lain mengutamakan Imam Ibn Hajar. Baik. Jadi dalam masalah ini, nanti kita akan tengok berlaku perselisihan di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Maka sebenarnya kita boleh memilih mana-mana pandangan di antara dua pandangan tersebut, kerana kedua pandangan tersebut adalah pandangan yang kuat. Dan ada ulama pilih pandangan ini, ada ulama pilih pandangan ini. Baik. Katanya fasitul masailul lati la khilafa fiha bainahuma ahaduha ay yakuna al-ma'mumu bati' al-qira'ah. Jadi untuk malam ni kita kena berhenti sini dulu. Jangan nak bodoh pada permulaan tadi. Sebenarnya kita ni kalau kita nak berhabis satu masa pun boleh. Sekejap je kita boleh berhabis. Dalam satu slot je, maksudnya sejam boleh kita berhabis. Tapi huraian dia tidaklah terperinci. Jadi kita baca ni bukanlah kita baca nak habis, tapi kita cuba nak
benda faham secara lebih mendalam. Jadi kita baca lambatlah sikit. Jadi minta maaf banyaklah. Benda beramal yang kita akan datang kalau kita pandai, kita dapat menyampaikan kepada orang lain. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala kurniakan kepada kita perkara tersebut. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penyampaian pada malam ini. Jadi insya-Allah pada malam ini setakat itu sajalah. InsyaAllah kita akan sambung balik selepas ini insya-Allah. Jadi cukup setakat itu saja. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita tangguh dululah majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Nas. Assalamualaikum warahmatullahi taala.